نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Cik Salman, member semua orang lain tak? Tak sihat Okay. Rasa hari ni macam kurang orang. Kak Zul mana? Kak Ram tak ada. Mana yang penduduk tetap ni? Ali Zul mana ni? Ada lah. Yang biasa-biasa datang tu mana? Anak Tuan Salam sini ada? Ada Tuan Salam sini tak ada? tak ada. Tak ada ke tak? Tak ada. Kau ada pergi ni? Raya? Ya ampun. Lepas ketupat. Ayam minum kakak, ayam minum ya. Ada ke dalam ketupat tak hilang? Oh ya, coffee. Macam-macam. Ke saya ni cepat hari ni? Okey kan? Memang saya nak kan? Oh itu dia. Penduduk tetap pun sampai. Kenapa lambat? Kena tanya. Kenapa lambat? Pergi mana? Makan kan? Fit dia lambat. Okey lah. Macam dia pula nak raya. Okey, baik. Hari ni bersurat apa kita? 83. Jam tu dekat ni, Woodlands. Tak tahu asal orang Woodlands ada? Jam tak ada. Okey, buka surat 83. Kita sambungkan perbincangan kan? Masih lagi topik asma Allah adalah isim alam, kata yang menunjukkan asma dan sifat. Kita dah bincangkan yang pertama, iaitu Allah menyifati semua asma-Nya dengan kata Al-Husna. Kedua, Allah mengkabarkan dirinya sebagai satu-satunya pemilik sifat yang maha tinggi. Kita juga ada yang ketiga di situ, iaitu ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan ketetapan pujian hanya bagi Allah. Kita ada yang keempat apa? Ayat-ayat dalam Al-Quran telah meletakkan
asma Allah dan sifat-sifatnya. Okay, dan tiap asma tersebut sendiri. Seterusnya belum lagi. Yang kelima kita dah bincangkan, iaitu ayat-ayat Al-Quran juga menetapkan perihal asma Allah dan menyebutkan penjelasan dari nama-nama tersebut. Sehingga adalah kita nampak bahawa bila Allah menyifati dirinya dengan asma tersebut adalah perbuatan yang dilakukan. Baik, perkara yang keenam di sini yang kita nak masuk ya sebagai perbincangan kita pagi ini, iaitu muka surat 83. Baik, yang keenam, Allah menyematkan dirinya dengan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dia Jalla wa'ala menyucikan dirinya dari segala sifat yang bertentangan dengan sifat suci lagi sempurna yang memang hanya menjadi miliknya. Jadi di sini kata macam ni maksudnya, bila Allah sebutkan nama Allah dalam Al-Quran, Allah juga beritahu kepada kita tentang hal-hal yang tak perlu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita panggil sebagai Allah menyucikan, maknanya Allah membersihkan. Okay, sifat-sifat yang tak sepatutnya ada pada Allah itu. Jadi bila Allah sebut satu nama, pasti dalam Al-Quran menerangkan ini tak boleh ada pada Allah. Contoh diberikan kepada kita di situ, Allah menamakan dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa maksudnya? Al-Hayyu apa maksud Al-Hayyu? Yang maha hidup. Okey. Al-Qayyum berdiri dengan sendiri selain itu. Apa dia? Yang maha kuat. Tak itu Al-Qawi. Al-Qayyum yang maha mentadbir, maha menguruskan setiap sesuatu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah menyucikan dirinya dari sifat mengantuk dan juga sifat tidur. Yang kedua sifat ini menafikan akan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Itu diterjemahkan student. Yang maha hidup dan terus-menerus menguruskan makhluknya. Okey, dalam Al-Quran disebutkan la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ini ayat apa ni? Ayat kursi. Hafal tak? Kenapa ketawa? Siapa tak hafal ayat kursi yang kat tangan? Ada juga orang yang tak hafal, dia tak ada masalah pun. Tapi kalau hafal lagi baiklah. Sebab ayat kursi ni dia boleh jadi ayat pembimbing untuk kita. Sebelum tidur baca, sebelum keluar rumah boleh baca kan. Banyak keutamaan untuk siapa yang membaca ayat kursi ni. Baik, jadi di sini bila dalam Al-Quran menyebutkan la ta'khuzuhu sinatun wala naum, dia tidak mengantuk dan tidak tidur, menunjukkan bahawa Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau baca ayatul kursi, permulaannya apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nampak tak? Allah sebutkan tentang sifat Allah yang Al-Hayyu Al-Qayyum, kemudian Allah membersihkan dirinya daripada sifat yang tak selayaknya ataupun bertentangan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, iaitu Allah tak tidur, Allah tak mengantuk. Sebab kalau yang sentiasa hidup, yang maha hidup ni, dia tak akan layu. Tak? Kita kalau kerja over, dia dah layu kan? Kita kalau kerja over, dia dah stress kan, overwhelmed, anxiety, macam-macam lah kita. Nampak sangat kita ni makhluk. Tak boleh nak disamakan dengan Allah. Sebab Allah tu Al-Hayyu, dia itu maha hidup. Tak sikit pun Allah ni rasa lemah, rasa letih, rasa ngantuk. Maknanya Allah membersihkan sifat-sifat yang tak sepatutnya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya wala naum, Allah tak tidur. Kerana apa? Allah tu Al-Qayyum tadi, yang maha mentadbir, maha menguruskan. Jadi bila Allah tu maha menguruskan, maha mentadbir, kita tak kata Allah tu dia tidur. Kalau Allah tidur, bermakna Allah tak maha menguruskan. Jadi ini sifat-sifat yang bertentangan Allah sebutkan, yang mana la ta'khuzuhu, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Okey,
So tengok macam ni Tadi apa sifatnya Al-Hayyu? Satu. Al-Hayyu tadi maksudnya apa? Maha hidup. Al-Qayyum? Oh. Allah Maha hidup, Allah Maha menguruskan kesemuanya, mentakdir kesemuanya. Baik, ini bermakna Allah itu dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah membersihkan dirinya daripada semua sifat ini. Kerana apa? Dia Maha Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini surah apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa tadi? 25 kan? Ayat tu kursi, betul lah ayat kursi. Cuma saya nak tahu surah apa ayat berapa. Okay. Kemudian kita ada contoh kedua di sini. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Qawi. Al-Qawi maknanya Maha kuat. Allah menamakan dirinya Al-Qawi, Maha kuat, dan dia menyucikannya dari sifat Al-Lughub. Al-Lughub tu maksudnya letih dan susah. Juga dari perbuatan merasa berat, memelihara langit dan bumi. Jadi kalau Allah kuat, bermakna Allah tak letih, Allah tak rasa susah untuk melakukan suatu perbuatan ataupun suatu hal tentang keadaan dunia ini. Dan juga dia kata tadi, Allah Subhanahu wa taala tak rasa berat untuk memelihara langit dan bumi. Kita kalau suruh pelihara langit bumi macam mana? Seorang-seorang, seorang. Buat seorang-seorang. Tak boleh kita, tak boleh, tak kuat kan? Kita akan rasa berat. Jadi bermakna di sini yang disucikan ialah Al-Lughub. Contoh surah apa? Surah Qaf ayat yang ke-38, wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Kemudian wala yaquduhu hifzuhuma, ini balik dalam surah Al-Baqarah tadi, ayatul kursi. Wala yaquduhu hifzuhuma, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Surah Al-Baqarah 255. Jadi bila kita kata Allah tu Maha kuat, bermakna Allah dia tidak rasa letih dan penat. Kemudian Allah tak rasa berat. Maksudnya untuk perkara-perkara yang besar, tidak ada pun yang Allah ni akan rasa berat untuk menguruskannya. Contoh langit dengan bumi. Tadi dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa berat untuk memelihara langit dengan bumi. Kita tahu langit dengan bumi ini sangat besar. Kan dengan komponen-komponennya, dengan pengisiannya ataupun dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sangat banyak dekat situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak ada pun nak rasa letih, rasa penat dan rasa berat. Itu kalau makhluk memang tak mampu. Kita bagi satu bangunan ni pun tak boleh. Kan? Dulu saya ingat masa saya belajar dekat UKM, bangunannya 6 tingkat, cleaner 2 orang. Bayangkan. Setiap tingkat ni
kita kata ada lebih 50 pelajar. Dia nak kena angkat sampah hari-hari, dia nak kena sapu, cuci tandas. Satu tingkat tu ada 2 tandas. Banyak kan? Dan tu setiap minggu tu ada je cleaner yang berhenti. Sampailah sampah berlumpur, ulat semua keluar. Saya pergi buat report lah kan, sebab dah bau kan. Tapi dengar ulat semua teng lah. Siapa yang masuk, siapa yang bilik dia sebelah tandas, memang Assalamualaikum lah. Saya kata, asyik baiklah bilik aku jauh. Tu kan? Sebab saya selalu bilik single, bilik saya duduk satu orang. Jadi kita selalu bilik single ni dia akan hujung sekali. Bila hujung sekali dia tak dekat dengan tandas. Maknanya kalau naik tu kita akan jumpa bilik single terlebih dahulu. Naik kan? Bila naik tu, pergi tandas tu, nampaklah ulat tu. Kata, tak ada orang buat report ke? Dah tu, saya pergilah office. Saya kata, Kak, blok F1 lah. So tu saya ingat F1 tu kan. Kotor lah Kak, tak ada cleaner datang. Itulah cleaner berhenti dia kata. Cleaner berhenti. Ramai cleaner berhenti, tak tahulah kenapa berhenti. Saya balik bangunan tu, jumpa satu orang kakak cleaner ni lah, kakak Indonesia. Saya kata, kakak kenapa kita orang punya tingkat tu tak ada orang bersihkan? Banyak sangat lah, malas nak bersihkan. Lepas tu satu dia kata gini, student kurang ajar. Itu masalah juga. Kita ni budak universiti kan. Jadi macam kita pandang cleaner tu rendah. Masalahnya. Pandang cleaner tu macam tak ada mata lah kan. Buang sampah sembarang-sembarang. Kau dah tahu tu tong sampah, kau buanglah dalam situ. Kan? Saya rasa kalau Singapura mungkin tak ada masalah lah. Sebab kita duduk, sebab UKM ni international juga tau. Dia bukan student Malaysia saja. Tapi kita ada ramai student daripada Nigeria, daripada Afrika, banyak tempat datang dekat tempat saya belajar ni. Jadi budak Arab pun ramai kat situ kan. So dia kata student kurang ajar, dia buat kita ni macam hamba. Dia buat kita macam hamba kan. Kita tak larat lah. Buang pad rata-rata. Dia kata, ni, apa kata, buang pad tak ada adat. Dia kata, ni semua. Buang pad tak ada adat. Rata-rata. Jadi kita ni apa? Nak suruh kutip dia punya barang kan. Jadi macam diorang tak tahan lah. Kalau kau setiap hari kau buat macam gitu, padahal tempat tu dah letak tau. Dah letak khas. Ini tempat buang pad, ini buang sampah. Letaklah pada tempat yang betul, gitu kan. Tapi masalahnya tak, orang kata namanya student tapi nama belajar tinggi-tinggi macam tak betul tak ada adat. Semua tak ada adat ni budak-budak ni. So ramai berhenti. Kakak pun malas nak naik atas. Dia cakap, nak aku turun naik. Nanti kita pagi dah angkat petang sama balik tau. Siapa boleh tahan lepas kita letak satu blok 2 orang je. 5 tingkat 2 orang. Ini tunjukkan kita manusia, kita tak mampu untuk menanggung sesuatu yang di luar pada kekuasaan kita. Kan dia sangat berat. Sepatutnya bagi saya mungkin each floor tu 2 orang lah kan. Tapi orang bajet. Pak gini semua bajet kan. Satu tingkat tu dah ada 2 cleaner kan, yang kemas barulah boleh ni kan. Lepas tu tak ada lift pula tu. Tak ada lift saya. Saya makin kurus duduk sana. Tingkat 4 tu, ya Allah, nak naik tingkat 4 tu saya kata balik kuliah, dah lah nak pergi bus stand tu kena naik bukit sampai blok kena naik sampai tingkat 4. Dia kata, ya Allah. Itu kalau makan dekat kafe, naik balik kena tu lapar balik. Betul. Dah makan kan. Balik lapar balik pula. Sebab apa dia punya semangat nak naik tangga tu, subhanallah. Sangat ni lah. Bayangkan cleaner hari-hari kan, kita naik mungkin lah kita bawa laptop, kita bawa beg, buku semua kan, kitab bawa kurang-kurang kan. Dia bawa sampah tau yang kalau kita agak macam berplastik-plastik hitam tu nak angkat berat. Budak-budak ni buang bukannya sampah kertas-kertas je, macam-macam benda halal dia buang dekat situ kan. Jadi yang kata tak boleh, tak mampu. Sampai saya sendiri yang cuci tandas tu. Kita tak boleh kan. Saya tak boleh dengan baunya.
Bila saya cuci, ada satu kakak ni dia naik bilik tu, dia naik bangunan tu, dia nampak saya tengah cuci. Lepas tu tiba-tiba dia kata, awak simpan barang dekat store Sebab dia nak, sedap dia. Sebab dia nampak saya buka store, angkat barang-barang cuci tu kan. Lepas tu dia terus tuduh saya, awak simpan barang kat store Saya kata, saya cuci tandas kak. Saya kata, tak payah cuci, tak apa. Nanti cleaner baru datang. Saya ambil. Saya dah bersihkan dah, tak payahlah. Saya dah bersihkan dah, tak apa. Dia kata, asal awak bersihkan, jangan nanti orang komplain kat saya. Nanti orang komplain kat kita tau, student buat kerja. Apa nak buat macam mana? Kalau saya nak tunggu kakak cleaner sampai bila? Kan nanti ulat keluar apa semua kan. Itu belum lagi kalau monyet berak tau. Monyet keluar masuk. Aku cerita pasal sorry. Tanya Fatihah dia ni Ustazah Fatihah, dia belajar dekat Kuis dengan UKM ni jiran sebelah-sebelah. Kita orang biasa monyet ni, memang monyet universiti. Dia bukan belajar tapi monyet pandai buka pintu, pandai buka tingkap. Bila monyet masuk bilik kita kan, dia ambil biskut-biskut, dia campak kat luar, dia bagi member dia kat luar makan. Dia makan, dia cari makanan. Itu kalau monyet masuk college, dia tengok sampah tu, dia bungkas. Itu yang buat bersepah kotor kan, makin berbau. Dia cakap, belum dia kencing, dia berak kat situ. Dia cakap, Allahu Akbar. Cerita nak tunjukkan bahawa kita manusia, kalau diletakkan dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita, memang kita tak mampu. Tapi Allah Al-Qawi, Allah itu dia maha kuat, maha segala-galanya. Letaklah apapun, Allah mampu untuk handle. Tak boleh nak disamakan dengan kita manusia. Sebab tu bila Allah sebutkan aku Al-Qawi, Allah juga sebutkan tentang sifat-sifat yang tak sepatutnya ada pada dirinya. Contohnya tentang letih, penat. Kemudian tentang apa tadi? Berat. Rasa berat untuk menguruskan langit dengan bumi. Sebab tu saya tanya, kalau kita boleh tak uruskan langit bumi? Bangunan 5 tingkat pun tak boleh. Nak bikin monyet, nak bikin lipas, nak bikin ular masuk, tu macam-macam lah. Macam kita belajar, sebab kita belajar dalam hutan jumpa lah macam-macam. Monyet macam-macam jenis tau. Yang merah buntut dia. Siapa? Macam-macam spesies, macam jenis tau. Macam-macam, ya Allah. Yang macam gorila pun ada. Sangat besar. Saya pernah nampak, saya takut ni, besar dia ni. Dia kata, dia serang. Dia serang. Serang? Aduh. Yes, monyet serang. Sebab tu kita takut. Saya tak tahu lah, mungkin berbeza kan hutan Singapura dengan hutan Malaysia. Tak, dia tak datang malam. Dia keluarnya petang pukul 5. Sampai dah ingat dah pukul berapa dia keluar. Timing dia. Petang pukul 5, mulalah dia nak beranak dengan baby-baby tu keluar. Dia gantung-gantung kat sini kan. Dia bawa keluar, bungkang, sampah. Satu kaunter apa datang. Kita tengok, itu kalau kita jalan, bawa plastik memang dia kejar. Dia tak boleh nampak. Dia kejar. Saya pernah dengan kawan saya. Kita orang buang plastik tu, kita orang lari. Sebab bukan satu ekor. Mula-mula satu ekor tu kan macam monyet tak apa jalan dia. Ingat kan tak ada apa-apa. Jalan dia sekali dia kejar kita belakang budak-budak anak-anak dia semua. Kita orang lepaskan plastik makanan tu, padahal baru balik tau daripada kafe tu kan, beli nasi kan nak makan petang. Lepaskan plastik tu, kita orang lari bintang pukang. Yang monyet ni ambil plastik. Ada rezeki. Tapi dia tak takut dengan budak lelaki. Dia tak masuk. Nampak tak betapa geniusnya monyet? Dia tak masuk college budak lelaki. Blok budak lelaki dia tak masuk. Blok budak perempuan dia masuk. Jantan berbina sama aja. Saya ni kata, saya duduk UKM 10 tahun tau. Saya boleh jadi pakar ni. Sebab saya observe betul monyet ni. Ya Allah, dahsyat. Bijak dia. Sangat bijak.
Budak lelaki dia takut. Kalau budak lelaki bawa plastik dia tak kejar tau. Kita budak perempuan, mungkin dia tahu budak perempuan penakut. Kita gini dah. Budak lelaki dia takut. Tu macam kita pelik monyet ni kan. Masya Allah, Allah ciptakan dia lah dengan keistimewaan dia begitu sekali. Subhanallah. Apa dia? Dia orang tak boleh buat apa-apa. Daripada zaman dulu ustaz-ustaz saya belajar sampai lah ustaz saya dah meninggal macam tu juga. Tak boleh buat apa. Diorang yang saya selalu nampak diorang tembak. Dia tembak kan. Bila satu ni nanti yang lain lari lah. Tapi nanti datang balik. Dia cuma senyap tu dalam mungkin seminggu 2 minggu lah. Kemudian nanti after 3 weeks itu kan dia datang balik. Lagilah kalau musim hujan, ya Allah. Musim hujan kan dia tak boleh keluar kan. Lepas hujan stop tu, tengok lah. Saya kata, oh dahsyat. Kita semua duduk dalam bilik takutnya nak keluar. Sekarang tengah tunggu bas, Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. So, kalau balik kuliah, kalau pergi kuliah tu memang kena tutup tingkap. Siapa yang tingkap dia ada masalah kan, nanti dia akan buka. Dia jenis yang buka tu. Lepas tu dia boleh squeeze badan dia tu, masuk dalam kan. Dulu saya ingat, saya cuci baju, saya jemur lah dekat Ampaya ni. Balik-balik kuliah pukul 3 petang tu, subhanallah. Dia pakai. Bukan dia pakai. Dia buat main tarik-tarik dengan members dia. Dia bawa naik atas pokok baju aku. Dekat. Habis saya nangis sebab kita stres tau. Sebab saya dah macam cukup tertekan dengan kuliah, banyak benda kan. Masa tu saya mengajar lagi dekat UKM. Saya jadi tutor. Dengan student punya perangai aku nak apa ni, marking paper, banyak benda kan. Balik-balik ingatkan macam aku balik angkat baju, lipat dah sudah lah settle. Ini ya Allah, dah cuci tangan tu baju. Bukan washing machine cuci tangan saya pagi-pagi lepas subuh tu. Lepas balik-balik tengok dia anak beranak. Tarik-tarik balik. Yang satu bawa aku pergi jumpa naik atas. Naik atas pokok. Saya nak dekat situ juga saya nangis. Apa sih main? Sedihnya. Betul sedih situasi tu kan. Kalau fikir macam tak matang lah. Tapi actually macam dah tak boleh dah. Aku dah tak boleh macam. Dah tak boleh kok. Sebab kita dah tahan banyak sangat benda kan. Asal main? Gila dah main. Betul saya. Tapi Masya Allah, keberanian tu tiba-tiba datang. Saya pergi dekat monyet tu kan. Saya kata, apa salah main? Dia tengok saya. Entahlah apa dia cakap. Lebih faham bahasa dia bagus. Macam mana saya nak faham? Saya tengok dia asal main. Dia kan main pergi. Masa saya angkat baju-baju yang masih tinggal tu lah kan. Dengan air derayan air mata tu angkat letak dalam bati. Semua yang apa tu? Yang dah tersangkut dekat pokok. Assalamualaikum lah. Siapa nak pergi naik kan? Pergi angkat kan? Memang tengok lah. Itu yang biasa lah kan. Kalau kita budak-budak Melayu kita segan tau nak jemur barang dalam kan, kat luar kan. Tapi kalau budak-budak yang masa lain tu dia jemur memang selamat lah, gantung-gantung kat atas. Seluar dalam, bra, selamat, letak dah kepala tu. Betul lah experience saya for 10 years duduk kat kampus dengan monyet, subhanallah. Betul lah, asal kita pasal monyet. Tapi kek betul lah ni kat balik, subhanallah. Tak boleh dapat makanan, tak boleh tengok baju kat Ampayan. Dia buat dia punya ni lah, macam playground dia. Geram betul lah. Tak apalah, pasal cuci baju balik dengan nangis-nangis. Nangis kita apa tu, bawang putih, bawang merah. Cuci baju, kenapa main baju? Orang tengah banyak attention ni, langsung kena cuci pakai tangan balik, nak darah lidah balik. Masalahnya dia kencing tau dekat kita punya baju. Yelah, najis. Najis kan? Macam nak hilangkan bau tu. Cerita sekarang pun cerita macam boleh rasa ni berat. Nak hilangkan bau tu. Itu belum lagi kalau dia kencing atas katil kita. Yelah. Kalau kerja atas katil memang tak boleh guna lah. Kena report dekat office dan diorang akan hantar tilang baru. Kan? Itu baru kita subhanallah, tak apalah. Monyet. Okay. Cerita monyet panjang. Baik, terus di sini. Mana tadi? Dah pergi jauh dah. Okay, Al-Qawi tadi kan,
Baik, terus masuk kepada yang Al-Alim yang keempat. Allah Azza wa Jalla menamakan dirinya Al-Alim, iaitu Maha Mengetahui, lalu menyucikan dirinya dari sifat lupa dan lalai yang bertentangan dengan sifat kesempurnaan ilmunya. Allah berfirman, "Wa Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak lupa. Jadi di sini bila Allah itu Maha Mengetahui, Al-Alim, kan kita kata bahawa Allah tu dia tidak lengah, tidak lalai dan tidak lupa. Jadi yang nombor apa tadi? Nombor 3 Nombor 3 sifat Allah Al-Alim. Maha apa tadi? Maha Mengetahui. Jadi ini menunjukkan Allah tak lengah, Allah tidak lupa. Lengah ni maksudnya lalai pun boleh lah. Allah tidak lengah, Allah tidak lalai. Okey, surah apa tu? Surah Al-Baqarah ayat 74, surah Maryam ayat, tadi saya tulis, saya sama ayat yang sama kan ini? Betul tak? Ke lain? Wa ma massana min lughub. Wa ma massana min lughub. Qaf 38. Maaf lupa tulis, saya situ sama nek lupa tulis. Qaf ayat 38. Rasa berat tadi Al-Baqarah sama Al-Baqarah. Lengah lalai tadi ayat apa? Al-Baqarah ayat 74. Kemudian lupa tak lupa surah Maryam ayat 64. Okay, then next kat sini Al-Ghaniyu, Allah Maha Kaya. Okay, lalu menyucikan dirinya dari sifat yang bertentangan dengannya. Dia Jalla wa'ala berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Jadi bila Allah tu Maha Kaya, Allah tak perlukan makhluk untuk beri Allah makan. Jadi ini Allah bersihkan daripada sifat-sifat yang bertentangan dengan Al-Ghaniyu. Padahal Allah itulah yang memberi makan dan dia tidak diberi makan. Seterusnya, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi pada aku dengan makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. So kita ada dua ayat yang membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat Al-Ghani itu tadi. Al-Ghani Maha Kaya menunjukkan bahawa Allah tak perlukan kepada makhluk untuk berikan kepada Allah dengan rezeki, dengan makanan, dengan apa sahaja kerana Allah itu memiliki segala-galanya. Jadi yang empat Al-Ghani.
Surah apa tadi? Al-An'am. Al-An'am ayat 14. Lepas tu tak perlu rezeki, tak perlu diberi dengan rezeki. Ini surah Al-Dhariyat. Az-Zariyat ayat 57 hingga 58. Kenapa kat semua? Oh, pensel jatuh. Kena nak balik dah kat semua. Baik, masih banyak lagi ayat yang serupa dengan konteks bahasan ini. Dengan demikian, kaedah yang ingin ditekankan pada bab ini semakin jelas, iaitu bahawasanya segala sifat yang dinafikan dan disucikan dari zat Allah mengandung makna penetapan atas kesempurnaan sifat Allah yang jauh dari sifat ketidaksempurnaan. Jadi kenapa Allah sebutkan tentang yang bahagian sini yang bertentangan ini dalam Al-Quran untuk menunjukkan semua sifat Allah itu sempurna. Ianya bebas, bersih, suci daripada sebarang hal-hal yang menunjukkan kepada kelemahan, hal-hal yang menunjukkan kepada ketidaksempurnaan. Jadi bila Allah katalah tadi Allah tak ngantuk, tak tidur, tak letih, tak rasa berat, tak ada rasa lengah, tak lupa pun. Bahkan Allah tak perlu pun untuk kita berikan dia makan, untuk kita carikan rezeki untuk dia, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha segala-galanya. Contohnya di sinilah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah itu Al-Qawi, Al-Alim, Al-Ghani. Okey, baik. Kalau untuk yang pertama di situ kan Al-Hayyu Al-Qayyum, kita boleh rujuk dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sedih, bila ada satu perkara yang berat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi, baginda dia akan baca ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Saya dah pernah baca ayat itu di sini kan. So kita ambil ini sebagai satu kefahaman begini. Bila kita sedih, kita minta kepada Al-Hayyu Al-Qayyum untuk menunjukkan bahawa Allah lah yang menguruskan semua. Kita dalam keadaan yang susah sekarang ini, keadaan yang sangat sukar, tidak ada yang boleh membantu kita melainkan yang Maha Hidup itu. Tidak ada yang boleh mengeluarkan kita daripada sebarang masalah melainkan Allah yang Al-Qayyum, yang Maha menguruskan setiap segenap kehidupan kita. Sebab apa masalah yang kita hadapi, setiap perkara yang sukar, yang susah, Allah takdirkan dalam hidup kita ianya daripada Allah. Maka kita kena minta pada Allah yang mentakdirkan semua itu supaya Allah bantu kita untuk keluar dan menyelesaikan setiap masalah. Sebab tu yang kita seru bila kita susah ini ialah Allah. Dengan ungkapan lafaz dengan sifat yang sangat tinggi. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Astaghith. Maksudnya apa? Aku minta pertolongan. Okey, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sanadnya hasan. Tahu sahih? Birahmatika astaghith. Ini fa jadi besar gitu.
Astaghfir maksudnya apa tadi saya kata? Minta pertolongan. Okey. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha qayyum, menguruskan mentadbir, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghfiru, aku memohon pertolongan. Jadi hadis riwayat Imam At-Tirmizi, sanadnya dari apa? Hasan. Hadis riwayat Hasan juga. Sebab itu, bila Nabi SAW berhadapan dengan hal yang menyukarkan dalam kehidupan baginda, inilah doa yang dia baca dan dia ucapkan. Kita nampak di sini pertolongan yang diminta kepada Allah itu ialah dimulakan dengan penyebutan namanya. Okay? Nama dan sifat Allah yang husna, yang sempurna, yang maha segala-galanya. Jadi Allah maha hidup, Allah maha menguruskan segala-galanya. Sebab itu bila kita susah, kita minta kepada yang maha hidup dan yang maha menguruskan. Supaya hidup kita ni pun akan teratur dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian kalau kita lihat pada poin kita yang kedua tadi kan, sifatnya apa tadi? Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu boleh rujuk untuk kuatkan perbincangan tadi ya. Boleh rujuk surah Ghafir ayat yang ke-22. Siapa ada apps Quran boleh buka. Dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab." Okay, ini nota kaki nombor 1, nota kaki nombor 2, surah Ghafir ayat yang ke-22. Allah kuatkan dalam ayat ini tentang sifatnya yang qawiyyun. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya dia itu adalah yang maha kuat, syadidul iqab, siksanya sangat pedih. Kerana apa? Pada umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan kekuatan. Allah berikan kepada mereka dengan kekuasaan yang sangat hebat. Kan sebab tu kita nampak kalau lihat kepada sejarah-sejarah lama lah, contoh kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, Nabi Nuh, kaum-kaum ini, mereka ada kemampuan untuk membina bangunan dengan tulang empat kerat mereka sendiri. Nampak tak mereka kuat? Mereka ada kemahiran daripada sudut architecture, kan? Daripada sudut tanam-tanaman dan sebagainya lah, ada banyak sangat kemahiran yang mereka miliki. Tetapi mereka rasa mereka ni tak perlukan Tuhan. Bukan itu saja, bahkan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memberikan nikmat kekuatan kehebatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam ayat ini, surah Ghafir ayat 22, kita dah berikan kepada mereka dengan seorang rasul untuk beritahu tentang Allah, untuk beritahu tentang azab dan sebagainya, kan? Perlu menyembah Allah, tapi mereka ingkar. Mereka akuh dengan kekuatan mereka. Allah turunkan azab. Jadi Allah kata innahu qawiyyun, untuk menunjukkan Allah itu lagi kuat, lagi hebat daripada mereka yang sombong dengan kekuatan dan kehebatan diri mereka. Okay? Surah Ghafir ayat yang ke-22. Kalau kita lihat tentang Al-Alim di situ kan, Al-Alim di sini saya nak kuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis ini disebutkan kepada kita mana di sini. Baik. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ia juga merupakan doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam keadaan yang susah. Okay? Kana yad'u bihadhihi ad-da'awat 'inda al-karbi. Nabi SAW bahawasanya ini Ibn Abbas ceritakan.
Ibn Abbas kata Nabi SAW bila baginda dalam keadaan yang susah, baginda akan berdoa dengan doa-doa ini. Dan lafaz yang terdapat dalam doa ini menguatkan sifat Allah Al-Alim. Sebab tu saya datangkan, dan saya yakin saya pernah datangkan juga doa ini dalam kuliah ini, yang mana Nabi berdoa La ilaha illallahul alimul azim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil karim. Jadi dalam doa ini kita dapati Nabi sebut tentang sifat Allah yang Al-Alim. Muat ke tak nak tulis? Macam tak muat. Boleh tulis ni? Tulis. Boleh tak? Boleh eh? Boleh. Ini datang ni nombor 3, Al-Alim. Takut silap. Nak ni bahasa Arab ke bahasa Melayu? Melayu? Oh cepat, dengan cepatnya Melayu. Arab ke Melayu? Melayu. La ilaha illallah susah saya nak pilih bahasa Melayu tu. La ilaha illallah Al-Alim Al-Azim. Okay. Yang pertama La ilaha illallah Al-Alimul Azim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha mengetahui dan yang maha agung. Jadi ni yang tadi poin nombor 3 kita di sini. Ini doa apa tadi saya sebut? Doa dalam keadaan kesusahan. Yang Nabi baca. Okay. La ilaha illallah Al-Alimul Azim, La ilaha illallah. Saya gini je La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi. Maaf, Rabbus samawati sab'i. Wa Rabbul arshil karim. Okay, so kita bagi 3 doa ni. Pertama, La ilaha illallah Al-Alimul Azim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul Arshil karim. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ibn Abbas kata apa? Nabi SAW apabila baginda ini dalam keadaan Al-Karbi. Al-Karbi ni maksudnya dalam keadaan yang sukar. Dalam keadaan yang mana adalah benda-benda yang Nabi risaukan, Nabi akan baca doa ini.
Maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha mengetahui. Balik pada sifat Allah yang Maha mengetahui. Sebab apa yang berlaku dalam hidup kita, Allah tu Maha mengetahui. Sebab apa? Allah tak tidur, Allah tak mengantuk. Tak ada satu pun yang terkecuali daripada pengetahuan Allah. Kita kadang-kadang rasa orang lain semua tak faham. Kita jangan lupa, Allah itu faham, Allah itu tahu. Seterusnya, Al-Azim yang Maha Agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Rabbul Arshil Azim, Tuhan Arasy yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Rabbus Samawati Sab'i, Tuhan langit yang 7. Okey, Tuhan langit yang 7. Wa Rabbul Arshil Karim, dan Tuhan Arasy yang Maha Pemurah. So begitulah keadaannya. Jadi tiga ni cantiklah ya. Boleh yang ke dah apa dah? Dah apa belum? Belum. Oh tak ada kesusahan dalam hidup Nak ambil mana? Tak ada kesusahan dalam hidup. Belum ada lagi. Tak apa, standby je. Nanti bila tiba-tiba, sebab ujian dalam hidup kita ni biasa datang tiba-tiba kan? Kita tak tahu, tiba-tiba je Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Ada musibah, ada ujian kan dalam hidup. Kita dah hafal doa ni, alhamdulillah. Terus baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan jalan keluar. Baik, poin kita yang keempat tadi Al-Ghani kan. Okey, saya kuatkan dengan surah Fatir ayat yang ke-15. Dalam surah Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Number 4. Surah Fatir ayat 15. Nanti balik rumah boleh ni boleh refer lagi lah dalam Al-Quran, boleh catat dalam buku. Okey, satu untuk yang ini Al-Hayyu Al-Qayyum, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, sanadnya hasan. Nombor 2 saya kuatkan perbincangan Al-Qawi dengan ayat surah Ghafir ayat 22. Nombor 3 tadi yang di sana surah doa Al-Alimul Azim, tentang sifat Allah yang Al-Alim, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nombor 4 surah Fatir ayat ke-15 untuk kita kuatkan tentang sifat Allah yang Al-Ghani, yang maha kaya. Okey, settle. Selesai. Terus masuk yang ke-7. Okey, poin kita yang ke-6 selesai. Kita masuk pada poin kita yang ke-7, yang terakhir ya untuk pagi ini. Teks yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW telah menegaskan ketetapan makna dan sifat dalam Asmaul Husna. Jadi dalam hadis-hadis Nabi SAW kita dapati banyak yang Nabi SAW sebutkan tentang nama-nama Allah yang Al-Husna ini. Maka di sini diberikan kepada kita dengan contohnya doa sebelum tidur. Apa tak doa ni? Agak panjang doa ni. Okay, doa sebelum tidur. Sebelum tidur biasa baca doa apa? Allahumma bismika ahya. Itu bukan bangun tidur ke? Betul sebelum tidur doa. Suka pula. Awak suka sangat pula. Kek-kek pula dia. Saya saja je. Suka Makia ya. Saya tanya soalan macam tu. Okey. Selain daripada doa tu, sebab kita doa sebelum tidur ada banyak kan? Siapa ada baca doa lain? Cik ada baca doa lain cik? Tak ada? Sama dia juga doa. Yang paling pendek tu kan, ke bismillah tu tidur.
Tidur dah ngantuk sangat, bismillah selimut tidur, buka aircon besar-besar tidur. Betul lah, Masya Allah, mengaku pula dia tu. Mengaku, kan ada doa lain? Doa ni biasa baca tak? Oh, panjang sangat. Sebenarnya dia panjang lagi. Ini dia ambil ujung saja. Okey, dia ada depannya, panjang di depannya. Hadis ni riwayat Muslim kan, tentang doa sebelum tidur, iaitu Allahumma antal awwalu walaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada pun sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru walaysa ba'daka syai'un. Engkaulah yang terakhir, tiada sesuatu pun sesudahmu. Wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai'un. Engkaulah yang zahir, tidak ada satu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Engkaulah yang batin, tiada sesuatu lebih tersembunyi darimu. Nampaknya macam panjang, tapi sebenarnya dia panjang lagi. Panjang lagi. Okey. Biasa kita dengar tentang zikir Fatimah kan? Zikir Fatimah apa dia? Sebelum tidur kan? Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya ke? Subhanallah berapa kali? 33. 33. Alhamdulillah berapa kali? 33. Kemudian takbir 34. Jadi keseluruhannya, kenapa Nabi bagi zikir itu kepada Fatimah? Sebab dia penat. Oh, senang simple je pun. Sebab dia penat. Sebelum tu kenapa dia penat? Kenapa dia penat? Dia buat kerja rumah. Oh, dia housewife kan. Okey. Jadi dia minta apa pada Nabi? Pembantu. Dia minta helper. Okey, cik helper. Dia minta pembantu rumah dengan Nabi kan. Jadi dia jumpa dengan Aisyah. Bila dia sampai rumah Nabi, Aisyah yang ada, Nabi tidak ada. Jadi dia beritahu kepada Aisyah tentang hajat dia lah. Kemudian dia pulang. Bila Nabi SAW dah balik rumah Aisyah, Aisyah beritahu tadi Fatimah datang, dia kata dia nak minta pembantu. Kemudian Nabi pergi rumah Aisyah kan, waktu tu apa berlaku? Aisyah dengan Ali dalam keadaan yang nak tidur. Jadi Nabi masuk, Nabi duduk antara mereka berdua. Ya? Oh, Fatimah. Sebut nama isteri orang lain, marah. Sorry. Okay, Fatimah dengan Ali di dalam keadaan yang tak tidur. Kemudian Nabi masuk ke rumah mereka. Bila mereka nak bangun sambut Nabi, Nabi kata apa? Duduk. Jangan berganjak. Nabi duduk tengah-tengah tu, Ali sini, Fatimah. Ali sini, Fatimah sini kan. Jadi Ali cerita dalam hadis ni kata apa? Dekatnya Nabi dengan kami sampai saya dapat rasa sejuknya kaki Nabi tu. Maknanya sangat dekat. Jadi Nabi pun kata, hendakkah kalian aku ajarkan yang lebih baik daripada yang apa kalian minta? Itulah yang Nabi ajarkan dengan zikir tu. Okay, zikir tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Okey. Doa ini juga adalah antara doa yang Nabi ajarkan kepada Fatimah, yang perlu dibaca sebelum tidur dengan tujuan yang sama sebenarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, di sini diceritakan tentang apa yang berlaku. Atas Fatimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kisahnya Fatimah dia jumpa dengan Aisyah. Tapi kalau dalam kisah ini Fatimah direct jumpa dengan Nabi. Okey, itu bezanya antara tasbih tadi kan. Kenapa saya sebut tadi tentang tasbih tahmid itu sebab saya tak nak ada confusion kat sini. Tiba-tiba kata, bukan pun Nabi ajar Fatimah ada zikir. Tiba-tiba datang doa ni, mana datang? So peristiwanya berbeza. Okey, konteksnya berbeza, keadaan berbeza. Jadi Fatimah ni datang dia direct jumpa dengan Nabi. Dia kata kepada Nabi yang dia nak tas'alahu khadiman. Fatimah minta pembantu. Okay, untuk dia bantu buat kerja-kerja rumah. Faqala laha, Nabi pun kata kepada Fatimah, ma'indi ma'u'tiki faraja'at. Jadi dia kata, aku tak ada pembantu Fatimah.
Tak ada pembantu yang boleh aku berikan kepada engkau. Jadi Fatimah pun pulang. Bila Fatimah pulang, fa'ataha ba'da dhalik. Nabi biasalah, Fatimah ni anak kesayangan baginda kan. Dia balik, bila Fatimah balik tu macam, kita kalau anak kita minta sesuatu, tapi kita tak dapat bagi, apa rasanya? Sedih kan. Kita rasa macam tak dapat tunaikan hajat anak tu kan. Jadi Fatimah balik. Bila Fatimah balik, Nabi pergi rumah Fatimah. Setelah waktu tu Nabi pergi rumah Fatimah. Fa'ataha ba'da dhalika faqala alladhi sa'alti ahabbu ilaiki aw ma huwa khairun min. Bila Nabi datang jumpa dengan Fatimah, Nabi tanya kepada Fatimah, engkau nak apa yang kau nak ataupun kau nak yang lebih baik daripada apa yang kau nak? Faham tak? Maksudnya apa? Nak pembantu rumah atau nak lebih baik daripada pembantu rumah? Nabi tanya dia. Ali kata kepada Fatimah, cakap nak yang lebih baik daripada pembantu rumah. Itu kalau suami kita cakap kau nak pembantu rumah. Kalau suami kita lah, cakap dia nak ni, cakap gitu kan, pada tu mampu bagi gitu kan. Itu suami kita. Tapi Ali kata apa? Cakap dengan ayah kamu nak yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Jadi Fatimah kata dengan Nabi, saya nak yang lebih baik daripada apa yang saya minta. Ini doa yang Nabi ajar. Nabi pun kata kepada Fatimah, quli, hendaklah kamu berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim. Ini yang doa lagi panjang kan. Sebenarnya atas itu ada lagi. Okay, sebelum dia masuk yang awal ni lah. Dia kata, mana tadi saya baca? Yaqulu Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabb kulli shay'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli shay'in anta akhizun bi nasiyati. Allahumma antal awwal. Bermaksud ni, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina min al-faqri. Belum habis baca doa dah tidur. Panjang sangat Ustazah. Tak sempat Ustazah. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi ajarkan adab nak baca doa ini. Bila kita balik, sebelum kita tidur tu baring pada bahagian kanan. Okey, baru kita baca doa ini. Macam mana? Nak catat ke tidak doa ni? Saya tanya dulu. Nak catat? Nak. Panjang tau. Nak tulis bahasa Melayu ni. Tak payah. Arab easier. Ustazah boleh tulis lagi cepat. Makhraj tu Masya Allah. Makhraj senang nak tahu. Yelah dia pula ke dia sin ke kan. Dia kha ke, dia ha ke kan. Senang tahu. Betul juga. Actually sebab tu lah kenapa tulis bahasa Arab tu penting. Kejap tak yang fashion. Panjang dulu. Nak tulis kat mana? Sini ke sana? Sini ke sana? Sini, nak erase kan? Oh, semua dah tulis. Oh, semua dah tulis? Dia dua kali kerja tak nak erase pula ni? Kenapa dulu? Ya Allah, dia macam bunyi Okay, sekejap. Mesti dapat tak? Okay, terima kasih. Sama-sama. Tak apa, banyak masa lagi ni. Banyak masa lagi cek. Banyak masa lagi. Itu ambil gambar share kat grup Ada berapa orang dulu? Grup WhatsApp. Oh dia tak payah tulis. Terus tak payah tulis lah. Cik, oh ini semua, saya semua orang tulis lah. Lepas tu yang lain tu. Itu apa perkara dia tulis?
You can be share the page. Macam mana? Oh, suruh screenshot. Then share on the group chat. Nak tulis tak payahlah bagi ya. Betul juga tadi kan. Nanti saya hantar dekat Nizai. Cik saya hantar dekat Niza. Lepas tu nanti semua dia letakkan dalam group WhatsApp group. Nanti download daripada situ. Cik boleh cik? Bukan sedih kenapa cik? Sedih je betul ke? Macam mana aku nak dapat? Boleh? Nanti Liza bagi cik okay. Don't worry, be happy. It's Friday. Okay, it's Friday. Baiklah. So itu doa yang panjang tadi. Saya nak baca terjemahan untuk doa ini. Sama-sama kita dengar dan mudah-mudahan kita memiliki semangat lah untuk hafal doa ni kan. Nanti kalau kita just macam print screen tengok gitu mungkin tak semua panjang, tak payah So kita nampak di sini dalam doa ini bila Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah, bahkan kalau dilihat kepada hadis yang lebih umum, contohnya dalam hadis riwayat Imam Muslim itu tadi berkaitan dengan yang Nabi suruh kita baring pada bahagian kanan lalu baca doa ini, sebenarnya Nabi kata apa? Bila kamu dah berada di pembaringan kamu, ada tempat tidur kamu, kamu baring di sebelah bahagian kanan kamu, kemudian kamu baca doa ini. Sebab itu dalam kitab kata ini adalah doa sebelum tidur. Okay? Nabi sebutkan begini, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi. Bagi saya daripada awal sampai akhir itu semua sifat-sifat Allah. Yang Nabi SAW sebutkan. Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Wa rabbal arshil azim, dan Tuhan arasy yang agung. Di situ pun ada kan? Rabbal arshil azim kan? Banyak. Nabi SAW bila Nabi doa, Nabi akan angkat nama-nama Allah ni dalam doa tu. Diagungkan, disebut berulang kali. Bahkan nak tidur pun masih lagi mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita sebagai hamba begitu keadaannya. Mesti agungkan Allah, letakkan Allah di tempat yang paling tinggi, paling besar. Lalu Rabbana wa Rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa. Tuhan kami dan Tuhan setiap sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Yang mana membuka bijirin. Bijirin maksudnya kadang-kadang kita ni bila kita buat tanam-tanaman kan, kita akan tengok lambat kan tanaman tu kan dia nak diberikan hasil dan sebagainya. Cuba tanam pokok cili kat rumah. Kecil. Kita nak tunggu tu bukan hari ni tanam hari ni baru keluar kan. Jadi bila kita tadabbur ataupun bila kita melihat proses pokok tu dia tumbuh, inilah cara kita melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Bagaimana Allah tu menghidupkan, kemudian ada prosesnya, tiba-tiba kecil je jadi kan, tiba-tiba dia besar kan, Masya Allah kan. Kita ni apa pun kita buat kalau kita dapat relatekannya dengan kekuasaan Allah, Masya Allah. Sebab tu dalam doa ini Allah ingatkan tentang tumbuh-tumbuhan itu. Kifa'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurat wal injil wal furqan. Dan Allah itu adalah Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Allah yang menurunkan kitab Injil wal furqan. Dalam lafaz yang lain wal Quran. Okay, ada sebut furqan, ada sebut Quran, tapi dua-dua boleh, tak ada masalah. Kemudian a'udzubika min syarri kulli syai'. Aku berlindung dengan kamu, itu dengan engkau, itu dengan Allah, daripada setiap sesuatu yang jahat. Nak tidur pun kita kena minta lindung. Sebab kita tidur ni dalam keadaan yang kita lemah ya. Kita tak ada kekuasaan. Macam-macam perkara boleh berlaku pada diri kita. Baik yang manusia buat ataupun yang jin buat, syaitan buat. Jadi kita minta perlindungan Allah daripada setiap kejahatan masa kita nak tidur itu. Anta akhizun binasiyati. Engkaulah yang memegang umbun-umbun. Allah yang pegang kepala kita ni, kita kata gitu. Allahumma antal awwal, itu yang ada dalam kitab. Seterusnya doa ini ditutup dengan ayat ini. Iqdi anna daina, ya Allah kau lunaskanlah hutang-hutang kami. Kemudian wa aghnina minal faqri, dan kayakanlah kami daripada kefakiran. Maksudnya jauhkan kami daripada kemiskinan. Nak tidur pun ingat duit lagi.
Tak ada saya nampak, tak ada. Cuma kita nampak dekat sini kan bagaimana daripada awal hingga ke akhir, doa ini dia meminta kepada Allah dengan setiap sesuatu yang berkaitan hidup dan mati kita, dunia dan akhirat kita, sebelum kita tidur. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia memberikan kepada kita dengan 3 perkara penting berkaitan dengan doa sebelum tidur. Kenapa kita baca doa sebelum tidur? Dia kata pertama, orang yang dia ni tidur, sebelum itu maaf saya tertinggal. Sebelum itu Nabi suruh kita berwuduk. Berwuduk. Tak ada orang ingatkan saya tentang apa. Berwuduk. Terlebih dahulu, wuduknya sebagaimana kita nak solat, kemudian barulah kita baring di bahagian kanan, baru kita baca doa. Baik, pertama, berwuduk ketika hendak tidur itu adalah satu bentuk untuk pendinding diri kita. Okey? Dia kata kerana maksudnya tidur dalam keadaan yang suci sebagai tindakan preventif apabila memang nantinya akan meninggal pada malam itu. Jadi bila kita meninggal dalam keadaan yang suci. Sebab kita dah berwuduk tadi. Lagi satu, mereka yang tidur dalam keadaan berwuduk, malaikat akan menjaganya. Dalam hadis yang lain disebutkan sedemikian. Malaikat akan tidur bersamanya, maksudnya malaikat menjaga dia sepanjang malam itu. Baik, itu yang berwuduk adab kita kan. Yang kedua, tidur di atas lambung sebelah kanan. Yang tadi, kenapa kita tidur di bahagian sini? Dia kata kerana Nabi SAW mencintai yang sebelah kanan. So kita tidur, kita mengiring sebelah kanan. Kalau kita masuk liang lahat, kanan. Jadi tidur ni dia umpama kita mati tau. Itu praktis Ambil wuduknya dalam keadaan suci. Itulah kita kalau dimandikan jenazah nanti kita ni, jenazah kita kan disucikan terlebih dahulu kan. Diwudukkan semua kita ni. Nanti masuk liang lahat sebelah kanan. Dibaringkan kat situ kan. Maknanya yang Nabi SAW perintahkan kita buat sebagai satu latihan bahawa kita ni akan mati. Yang tidur ni satu keadaan kita tak sedar apa-apa. Betul tak? Betul kata kau tidur mati. Tidur mati. Bunyi apa pun tak bangun-bangun. Macam tu disebutkan. Seterusnya yang ketiga, zikir kepada Allah Ta'ala ketika kita nak tidur ni sebagai penutup amal perbuatan kita pada malam itu. Kita tidur, kita baca zikir, sebab tu biar panjang. Biar panjang zikirnya. Nabi ajar pun yang panjang. Kalau Nabi kata tak payahlah baca pendek sudah. Nabi gitu kan. Nabi tak ajar berdoa ini. Tapi Nabi ajar kepada kita dengan doa yang lagi panjang. Doa yang lebih lengkap untuk kita baca tentang dunia dan akhirat kita, tentang kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah sebagai penutup amalan kita pada malam itu. Kerana kita tak tahu adakah nanti subuh kita bangkit atau tidak. So bila kita tidur, bermakna tidur dalam keadaan bersedia untuk berhadapan dengan apa jua situasi. Kemungkinan situasi inilah kematian. Okey? Baik, seterusnya kita lihat di sini. Dalam hadis lain disebutkan, tadi saya berbincangan tentang hadis sebelum tidur yang memuatkan sifat-sifat Allah. Dalam hadis lain disebutkan tentang sifat Allah Hayyun Karimun. Innallaha Hayyun Karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah Hayyun Karimun, iaitu Allah Maha Malu dan Maha Mulia. Allah malu kepada para hambanya yang mengangkat kedua tangannya yang meminta kepadanya untuk menolaknya dengan hampa, yakni tanpa mengabulkan doanya. Jadi Allah ni malu kalau kita doa-doa tapi Allah tak beri apa-apa. Ini sifat Allah. Allah pasti akan kabulkan doa kita kalau doa kita adalah doa yang baik-baik. Okay, saya dah pernah banyak kali ingatkan ya. Doa-doa yang baik, doa-doa yang tidak mengandungi dua unsur, apa dia? Yes, apa tadi saya lagi? Tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim. Okay, dua ciri doa tu. Kalau kita doa yang selain itu, insya-Allah, doa yang baik-baik, insya-Allah Allah akan angkat doa kita. Okay? Jadi kita jangan berputus harap lah. Bila kita doa, kemudian kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala macam seolah-olah tak kabulkan doa kita. Ini bukan sebab Allah tak kabulkan, tapi masanya belum tiba. Kita fikir yang baik-baik tentang Allah.
Kerana kita yakin di sini dengan sifat Allah yang maha mayu, hambanya kalau dia berdoa angkat tangan tapi dia Allah bagi kosong, zero, kan, tak bagi apa-apa, Allah pasti beri. Satu, Allah akan berikan dengan segera. Dua, Allah tunda di akhirat. Kemungkinan kalau kita tak dapat, Allah tunda di akhirat. Dan yang ketiga, Allah ganti dengan lebih baik. Jadi kalau kita tak dapat apa yang kita inginkan, lihat di persekitaran kita apa yang Allah beri yang baik. Tetap kita lupa kadang-kadang kan, kita kata Allah tak bagi ni, tapi ada tak benda lain yang baik Allah beri? Kemungkinan itu sebagai ganti. Allah itu maha mengetahui kan, Al-Alim tadi kan. Allah tahu apa yang kita minta mungkin tak sesuai dengan kita. Apa yang kita minta mungkin tak baik untuk kita. Jadi Allah beri yang lebih baik, lebih sesuai, mengikut keperluan kita, mengikut kepada situasi kita. Okey, baik, seterusnya ya, kita lihat di bahagian yang akhir belakang itu. Di sini juga disebutkan tentang Al-Hakam, iaitu sifat Allah sebagai pemutus hukum. Okay, innallaha wal hakamu wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam, pemutus hukum, dan hanya kepadanya lah hukum yang adil ditetapkan. Juga disebutkan di dalam sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar ketika dia meminta baginda untuk mengajarkannya doa yang boleh dibaca ketika solat dan ketika berada di rumahnya. Ini saya pernah baca tak? Dekat dalam kuliah ni. Dalam kuliah ni pernah okey. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di situ ada sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur balik kepada Allah yang Maha Pengampun tu, yang atas mula-mula kan. Wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik. Kemudian kita minta warhamni, ya Allah rahmatilah aku, itu balik kepada Ar-Rahim. Jadi setiap apa kita minta, kita tutup dengan mengikut kepada apa kita minta. Kita minta Allah ampunkan kita tutup dengan Allah yang Maha Pengampun. Kita minta Allah rahmati kita tutup doanya dengan Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. So dalam hal-hal yang begini kita lihatlah ada banyak doa-doa sebenarnya yang Nabi SAW baca. Yang paling penting, setiap doa yang Nabi baca tidak meninggalkan nama-nama Allah Al-Husna, sifat-sifat Allah yang Maha Agung dalam doa-doa baginda. Doa ini baca bila? Dalam solat tu? Selepas tahiyat. Okay? Sebelum beri salam, betul. Tahiyat akhir, lepas baca tahiyat akhir, baca doa ini. Hari itu ada orang tanya saya, tapi macam mana dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, doa tu. Okay, min fitnatil mahya wal mamat. Saya doa tu macam mana? Tak sama ke dengan doa ini? Dia tak sama. Tetapi boleh gabungkan kedua-duanya. Selepas tahiyat, baca doa tu dulu, kemudian tutup dengan doa ni juga boleh. Kita boleh juga baca doa-doa yang lain sebenarnya sebelum kita beri salam. Doa dalam solat itu lebih baik sebenarnya. Okey, doa dalam solat itu lebih baik. Jadi ambil peluang untuk berdoa, tapi doanya mesti doa yang Nabi ajar ya. Bukan kita main buat doa sembarang kan. Doa yang Nabi ajar, contohnya doa ini. Kan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Maknanya kita mengaku yang kita ni banyak buat dosa, yang telah menzalimi diri kita dengan kezaliman yang sangat banyak. Dan tidaklah yang Maha mengampunkan itu melainkan Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan keampunan yang datang daripada sisi Engkau. Warhamni, iaitu rahmatilah aku. Kerana apa? Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Masih banyak lagi ayat dan hadis yang menunjukkan bahawasanya asma Allah adalah isim a'lam, kata yang menunjukkan nama dan sifat. Asma Allah bukan sekadar kata-kata yang menunjukkan nama semata dan nama-nama yang disebutkan begitu sahaja, tapi menunjukkan erti tanpa menunjukkan erti apa-apa. Semua nama Allah adalah terbaik, iaitu Al-Husna, yang mengandung ketetapan atas sifat Allah yang sempurna dan agung serta keindahan Allah Azza wa Jalla yang pantas, iaitu yang layak bagi Allah. Maha mulia lagi maha tinggi Dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Okey, apa pengajaran yang boleh kita dapati daripada pengajian hari ini? Sila yang pertama. Yang pertama apa dia? Karam. Ya saya. Asyik kena karam ya. Janganlah karam kepada. Nak suruh buat idea kita kena garam dulu. Oh cerita monyet dia. Banyak. Okey, kenapa cerita monyet? Ya. Baik, ini balik semua ingat cerita monyet dia. Doa-doa semua tak ingat, ingat monyet. Ya, sila. Kalau kita baca hari topik tu tentang Islam ni bukan semata-mata ibadah je, tentang puasa. Kalau kita dalam keadaan apa sahaja situasi, Allah ni Islam kita 24 jam. Jadi kalau kita sedih, kita tahu doa apa yang kita boleh baca, kita boleh quote nama-nama Allah yang boleh kita serasikan dengan situasi kita lah. Tak semestinya macam nak tunggu solat baru kita nak ya Allah baik. Dalam situasi apa saja. Betul. Mengacau pula memang belakang. Romantis pun. Ada pula yang musik. Okey, betul. Maknanya kita ni ingat Allah, itu tentang Asma'ul Husna tadi kan, dalam setiap masa. Bukan hanya ketika kita solat ataupun ketika kita berdoa, tapi banyak situasi dalam senang kata macam ni lah, daripada kita celik mata kita sampai lagi kita nak tidur kan, sampai tadi doanya kan nak tidur nak tutup kan, ditutup amalannya dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cantik kan. Kedua, ini kumpulan apa? A ke B? A, okey. Kumpulan B di sini penyelamat oh penyelamat kumpulan A kan. Kumpulan A nak bagi apa-apa, silakan. Hana nak cakap apa Hana? Tak ada. Kak Has? Oh tak terfikir lagi. Kakak dua beradik? Terkejut kakak dua beradik. Sekali kena dua-dua. Nanti. Kak Zah? Ada tak? Yang monyet. Membantu okey. Cerita yang terbaik kita yang daripada lebih baik. Oh, minta sesuatu yang lebih baik berkaitan dengan akhirat. Maksudnya lebih baik pula berkaitan dengan akhirat kita, bukan dengan dunia kita. Itu yang Kak Zah cakap. Setuju dengan Kak Zah? Setuju. Oh, penyelamat juga. Oh, penyelamat Kak Zah. Okey, saya buka A dengan B sekarang. Untuk poin kita yang ketiga. Cik Noh dah gelak je tak? Aku ingatkan dah habis dah. Dia buka nombor 3. Dia buka nombor 3. Ya Allah, itu saya. Satu tadi ingat Allah 24 jam. Ini dengan nama-nama Allah. Kedua ialah minta yang lebih baik, iaitu akhirat. Sekarang yang ketiga apa dia? A dengan B, dah dua-dua. Mana satu nak cakap? Sepi tu. Sepi. Aliza, cakap apa Aliza? Tengok muka Kak Ram macam nak berbual je. Tak, Liza tengok muka Kak Ram tadi. Dah cepat jangan main nak balik ni. Sama doa Al-Azhar lebih baik daripada doa selepas. Oh. Okeylah, penyelamat jugalah. Untuk menyimpulkan semua ini dia kata apa? Doa dalam solat lebih baik daripada doa luar solat. Senang aja dia kata subhanallah. Okeylah, bolehlah saya terima. Mumtaz. Okey, boleh. Alhamdulillah. Maknanya doa dalam solat tu lebih baiklah, sebab itu kita tengah dalam solat kan. Tapi ingat doanya yang disyariatkan yang tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan penambahannya, sebab pernah ada orang kata saya, satu bukan kita tambah-tambah ke dalam solat. Tu bukan penambahan sebab ada dalilnya. Okey, Nabi yang suruh, maknanya diminta kemudian Nabi beritahu. Bila ada yang minta, contohnya dalam doa ini Abu Bakar minta kan, dia kata nak baca dalam solat, ni Nabi ajar. Kalau dia jadi bentuk penambahan, Nabi kata kau tak boleh tambah.
Nabi kata begitu, tapi Nabi terus ajarkan doa tersebut, maka kita tak kata ia penambahan dalam solat. Okey, maknanya lepas tahiyat boleh kita tambah dengan doa ini. Jelas ya? Okey, alhamdulillah. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.